Hai, Assalamualaikum hampa. Okey, so untuk video hari ni Cik Dah nak share dengan hampa semua pokok bunga kobeh yang Cik Dah tanam sendiri dekat rumah. Dan pokok ni Cik Dah tanam secara berperingkat. Jadi hampa boleh nampak ada pokok yang dah start menghasilkan bunga kobeh dan ada juga pokok yang masih lagi dalam peringkat pembesaran. Dan kalau hampa nak tahu, ni first time Cik Dah tanam pokok bunga kobeh sebab Cik Dah sendiri teruja nak tahu macam mana rupa bentuk pokok bunga kobeh tu dan macam mana bunga kobeh tu terhasil. Sebabnya dekat luar mungkin ada yang berfikir pokok bunga kobeh dan pokok kobeh adalah pokok yang sama, tapi sebenarnya dia adalah dua jenis pokok yang berbeza. Okey, ni pokok kobeh yang Cik Dah tanam dekat rumah. Perbezaannya adalah dari segi daun. Daun kobeh berbentuk bulat, besar dan agak melengkung ke bawah. Berbeza dengan pokok bunga kobeh, daun dia berbentuk panjang dan menegak ke atas macam yang hampa nampak ni. Okey, yang ni pula Cik Dah nak share dengan hampa pokok bunga kobeh yang Cik Dah cuba tanam dekat atas tanah. Tapi macam yang hampa nampak lah, pokok dia tak berapa nak cantik sangat sebab dah terkena jangkitan kulat dan juga daun dia pun nampak berlubang-lubang. Tu disebabkan oleh serangan ulat. Maklumlah kalau kita tanam sayur waktu musim-musim hujan macam ni, memang pokok sayur kita mudah terkena serangan ulat dan juga jangkitan kulat. Macam Cik Dah sendiri, Cik Dah tak menggunakan sebarang racun serangga untuk pokok-pokok sayur. Kalau ada ulat-ulat dekat pokok tu yang Cik Dah nampak, biasanya Cik Dah akan buang manual je. Untuk pokok ni pula, Cik Dah tak sempat nak alihkan dia dekat dalam polybag yang lebih besar sebab polybag tak cukup waktu tu. Jadi Cik Dah biarkan saja pokok ni hidup dekat dalam polybag bersaiz kecil 8x8 macam yang hampa nampak ni. Walaupun pokok ni kecil, Cik Dah sendiri terkejut sebab pokok ni masih boleh menghasilkan bunga kobeh walaupun saiz dia kecil. Dan untuk pokok-pokok yang lain, Cik Dah tanam dekat dalam polybag bersaiz 16x16 dan pembajaan Cik Dah buat setiap 2 minggu sekali menggunakan baja Yaramila 16x16. Dan untuk tanam pokok bunga kobeh ni, Cik Dah guna benih ni. Cik Dah beli dekat Shopee. So kalau siapa yang nak beli, Cik Dah ada letak link pembelian dia dekat description. Hampa boleh baca dan tengok dekat situ. Okey, so ni Cik Dah nak petik bunga kobeh yang dah matang. Daun tu memang Cik Dah sengaja ikat untuk elakkan bunga kobeh tu terkena cahaya matahari dan juga hujan lebat. Tapi bila Cik Dah buka daun dia, Cik Dah terkejut sebab bunga kobeh ni dah terover kembang. Sepatutnya kena petik lagi awal 2 ke 3 hari, tapi Cik Dah terlewat petik. Pokok dia pun kalau hampa perasan dah terkena jangkitan kulat sebenarnya. Daun pun dah start kuning-kuning sebab dekat sini hujan setiap hari. Jadinya pokok memang senang kena serangan kulat. Okey, so inilah dia hasil bunga kobeh yang Cik Dah tanam sendiri. Walaupun pokok dah terkena serangan kulat, bunga kobeh pun dah terkena kulat sikit, tapi Alhamdulillah masih lagi boleh kita makan buat sayur. Sebab pada Cik Dah, apa yang kita tanam, yang penting kita dapat makan hasil dia. Elok tak elok, yang tu nombor 2. Sebab ni pun salah satu proses untuk kita belajar juga kan. Okey, lepas ni Cik Dah nak timbang, nak tengok berapa berat bunga kobeh yang Cik Dah tanam ni. So Cik Dah dapat anggaran dalam 565 gram untuk sebiji bunga kobeh. Sebab dekat pack tu dia tulis benih ni kita akan dapat hasil dalam 400 ke 450 gram untuk sebiji bunga kobeh. So Cik Dah dapat lebih daripada tu. Okey, tadi kita dah petik bunga kobeh kan. Sekarang ni Cik Dah nak petik daun bunga kobeh pula untuk dikumpulkan dijadikan sebagai baja. Biasanya daun-daun sayur yang Cik Dah petik ni yang dah tak pakai, Cik Dah akan kutip dan Cik Dah akan kumpulkan dijadikan sebagai baja cecair ataupun sebagai baja kompos. Hampa nak tengok tak baja apa yang Cik Dah buat guna daun bunga kobeh ni? Okey, so inilah dia baja cecair yang Cik Dah buat menggunakan bahan terbuang, contohnya macam rumput dan juga sisa sayur yang dah tak pakai. Baja ni dikenali sebagai JLF ataupun Jadam Liquid Fertilizer. Untuk JLF ni Cik Dah lama buat dan Cik Dah memang suka guna dekat pokok-pokok sayur yang Cik Dah tanam, terutamanya dekat pokok cili dan juga pokok-pokok berdaun yang lain. Sebabnya JLF ni sangat tinggi dengan kandungan nitrogen yang baik untuk pembesaran pokok-pokok sayur kita. Dan insya-Allah kalau ada masa nanti Cik Dah akan share dengan hampa semua macam mana cara Cik Dah buat JLF ni. Sebab nak buat dia sangat-sangat mudah dan tak memerlukan kos pun. Okey, so sampai dekat sini saja video yang Cik Dah dapat kongsikan dengan hampa semua untuk hari ni. Semoga video ni dapat memberi manfaat kepada siapa-siapa yang tengok. Dan insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan jangan lupa follow Facebook page Cik Dah Rida. Bye. Assalamualaikum.